Deb yang berada di tempat duduk penumpang nampak sesuatu di sebelah kiri dia, di sebelah bahu jalan tu. Dan pada mulanya Deb macam nak abaikan je, tapi bila kereta tu makin dekat, Deb dia macam nampak benda tu macam makin pelik, makin pelik. Dan akhirnya bila kereta tu melintasi benda tu, barulah Deb dapat pastikan yang ia sebenarnya adalah mayat seorang perempuan dalam keadaan berbogel. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah subscribe dekat channel aku. Tak lupa juga kepada semua yang dah share video-video aku dekat Facebook ataupun di mana-mana. Masih banyak-banyak. Dan kepada yang belum lagi subscribe, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so korang bolehlah consider untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, sebab kita akan post banyak lagi video-video macam ni tiap-tiap minggu. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. 10 Jun 1994, Deborah Hoyt tiba-tiba terjaga daripada tidur dia tengah-tengah malam. So dia terjaga, lepas tu dia tiba-tiba rasa perasaan macam dia macam tak sedar hati, macam tak sedar hati, macam tak tenang lah. Dan dia terus rasa macam perasaan macam nak balik ke rumah dia pada masa tu juga. Pada masa ni, Deborah Hoyt dengan suaminya sedang bercuti bersama keluarga diorang di Sacramento, California. Disebabkan perasaan ingin balik dia ni membuak-buak sangat, tapi dia tak tahu kenapa. Macam mana pun, Deb dia terus kejut juga suami dia, dan dia bagi tahu suami dia, aku tak tahulah kenapa, tapi boleh tak kita balik rumah? Aku rasa macam nak balik rumah lah. Dan suami dia yang separuh sedar pada masa tu macam kenapa ni? Tak ada apa kot. You tidurlah dulu, you baring, relax dulu, tenang. Perasaan you ada mimpi buruk kot, apa-apa kot. So Deb pada masa tu, disebabkan dia tak ada alasan, dia cuba ikutkan juga kata suami dia. So dia cuba baring, tapi macam mana pun dia tiba-tiba terbangun dan terjaga balik tengah-tengah malam tu. Sebab dia macam perasaan nak balik ke rumah malam tu teramat sangat. Dia tak boleh nak tahan lah. So dia kejutkan suami dia balik. Dia macam, tak boleh lah bang, jom balik bang. Tak senang hati ni, nak kena balik juga ni. Dan suami dia pada masa tu pun macam masih lagi malas lah, tengah-tengah malam nak kena balik macam tu pula. So dia cakap, tak macam ni, you ni kan apa, okey, tak, you tidur dulu, bangun pagi sekejap lagi. Kalau you still rasa nak balik, okey, I hantar you balik. Pagi-pagi sekejap lagi kita sama-sama balik, okey. Dan Deb, disebabkan masih lagi tak ada alasan kenapa dia nak kena balik, dia terus, yelah. Dan tak sampai 5 minit pun, tiba-tiba Deb dia bangun, dia berdiri daripada katil dia terus kejut suami dia. Dia cakap, bang, tak boleh, jom kita balik sekarang juga. Aku tak tahu kenapa kita kena balik sekarang juga. Dengan berat hati, suami dia terus macam, yelah, kenapa lah kau ni. So pada malam tu, diorang berdua, diorang kemaskan barang-barang diorang. Diorang tinggalkan nota untuk ahli keluarga diorang yang lain, sebab diorang sepatutnya berada dekat rumah tu 2 ke 3 hari lagi. Maksudnya masih panjang lagi percutian diorang tu pun. So diorang terus bertolak balik pada malam tu juga. Homestay diorang ni sebenarnya berada di tempat yang agak tinggi. Maksudnya bila diorang nak balik tu, diorang kena melalui selekor-selekor dan kiri kanan tu macam bergaung sikit. Dan dalam perjalanan balik tu, diorang akan melalui satu selekor yang diberi nama Bullion Bend. Bullion Bend ni satu selekor yang agak bahaya, sebab dah banyak nyawa yang melayang kat situ. Sebabkan kawasan tu, tempat itu macam agak berangin sikit. So ketika menghampiri selekor Bullion Bend ni, Deb ni dia ternampak sesuatu dekat selekor tu, dekat corner tu, dekat selekor dekat bahu jalan tu. Dia ternampak macam ada satu benda. Dan mula-mulanya dia macam Deb macam nak abaikan je. Tapi bila makin dekat dia macam makin pelik dengan benda tu. Dan bila kereta tu melintasi je selekor tu, Deb baru perasan yang ia adalah mayat seorang wanita dalam keadaan tidak berpakaian. So Deb masa tu dia terus bagi tahu suami dia, Bang, I rasa I nampak mayat perempuan lah tadi. I rasa memang I nampak mayat perempuan ni kat sebelah jalan, nampak tak? Suami dia yang pada masa tu dalam keadaan panik, terkejut dengan statement Deb, terus dia bawa kereta dan tak berhentikan keadaan pun. Tapi suami dia macam tanyalah, itu macam mana tu? Kita nak kena berhenti ke? Dia mungkin boleh selamat lagi tak? Tapi Deb pada masa ni dia cakap dekat suami dia yang, tak, terus, mana tahu tu perangkap ke, ada orang letak mayat dekat situ. Nanti bila kita dah sampai, dia orang kepung, dia orang serang kita ke. Terus je. Dan dia orang masa tu, dia orang bertekad lah macam, apa nak kena buat, takkan nak biar macam tu je.
Dan akhirnya diorang berdua capai satu kata putus, iaitu diorang akan cuba cari pondok telefon yang berdekatan dan diorang akan telefon pihak berkuasa bila diorang sampai dekat pondok telefon tu. Dan setengah batu kemudian, kebetulan memang ada pondok telefon untuk telefon dekat pihak berkuasa, sebab kawasan ni memang agak bahaya. So memang disediakan pondok-pondok telefon macam pondok telefon dekat highway tu kan, macam tu lah. So bila orang berhenti kat situ, diorang telefon pihak polis dan diorang bagi tahu apa yang diorang nampak. Dan pihak polis pada masa tu, diorang cakap, kata okey, tunggu dekat situ, kita orang akan pergi kat situ sebab kita orang perlu korang untuk bawa balik kita orang dekat mana yang korang nampak mayat tadi tu. So Deb dan suaminya tunggu dalam kereta, diorang kunci pintu. Dan tak lama kemudian pihak polis pun sampai. So diorang terus bawa pihak polis tu sampai dekat selekor tu. Diorang berhenti dan polis cakap, okey depan tu ke? Dia cakap, ya kat depan tu saya nampak tadi. So diorang duduk situ, diorang stay dan diorang nampak kereta polis tu bergerak pergi corner masa dekat selekor tu. Dan kemudiannya diorang nampak lampu-lampu suluh polis tu macam tengah mencari lah. Dan lebih kurang 10 ke 15 minit kemudian, polis datang balik dekat Deb dengan suaminya dan dia beritahu macam, kita orang dah cari dah dekat kawasan tu tapi tak nampak apa-apa pun. Dan Deb masa-masa dia takut lah, dia macam takut polis ingat dia tipu pula ke apa kan. So dia macam bagi tahu yang, tak betul, saya nampak memang ada mayat dekat situ tadi, saya tak tipu, buat apa saya nak tipu. Dan pihak polis masa tu dia cakap, tak puan, kita orang percaya, cakap puan, cumanya sekarang ni tak ada apa-apa. So kita orang tak boleh nak buat apa-apa pun sebab tak ada. Kita orang bukan cakap puan tipu. So saya rasa apa kata puan balik dulu, nanti kita orang akan cuba siasat dengan lebih lanjut lah pada bila hari dah siang nanti. So Deb dengan suaminya teruskan perjalanan balik ke rumah. Dan pihak polis pun balik ke balai polis. Di balai polis, pihak polis pun sendiri pun dia orang sesama dia orang pun dia orang bincang macam, apa agak ni yang perempuan tu nampak tadi macam dia orang tengah bercakap-cakap lah. Dan kebetulan ada seorang lagi pegawai polis pada masa tu yang lalu dia terdengar perbualan polis ni yang pergi siasat tadi ni. Pegawai polis ni bernama Rich Stresser. Dan bila dia dengar perkataan Bullion Band, dia terus macam toleh, dia tanya, Bullion Band? Kenapa? Ada apa? So pihak polis tadi ni pun cerita balik apa yang jadi. Dan Rich pada masa tu dia terus teringat yang 2 hari lepas ada laporan mengatakan orang hilang, seorang ibu dan juga seorang kanak-kanak. Dan lokasi terakhir dia orang berdua ni dilihat adalah di sekitar Bullion Band. So dalam fikiran Rich pada masa ni, mungkin tak perempuan tu yang Deb ni nampak, sebab dia orang cakap nampak mayat wanita. So keesokan harinya, Rich awal-awal pagi lagi dia dah pergi dekat Bullion Band tu, dia parking kereta dia dan dia berdiri kat situ, dia tengok-tengok. Dan tak lama pun, dan dia terus nampak sebelah kasut kanak-kanak lelaki. So dia pegang kasut tu, dia tengok. Dan dia cuba tengok lagi sekeliling macam ada tak apa-apa lagi yang dekat situ menandakan apa-apa macam. Tapi dia tak nampak apa-apa pun. Kesan tayar, macam kereta langgar tebing tu ke apa ke, dia tak nampak. So, dan dia terus pergi dekat selekor lagi. Bila dia jenguk sikit pada dekat bawah gaung tu, kalau ada kereta yang terbabas. Pada mulanya dia tak nampak apa-apa lagi. Tapi bila dia pergi depan sikit lagi, dia berpaut dekat palang tepi tu. Pada masa tu dia nampak terjunam dekat bawah sekali tu, ada sebuah kereta berwarna merah yang sandai kat bawah tu. Gaung ni curam, tapi tidaklah terlalu curam sampaikan tahap macam straight ke bawah macam tu. Dia masih boleh, kalau kita berhati-hati boleh turun lah slow-slow. Dan Rich pada masa tu, lepas dia nampak kereta tu, dia terus turun dengan perlahan-lahan. Turun. Lepas dia radio dekat, bagi tahu dekat pihak polis yang lain. Terus turun. Dan bila dia sampai dekat kereta tu, dia dapati di dalam kereta tersebut ada mayat seorang wanita dan seorang kanak-kanak lelaki. Tapi kanak-kanak lelaki tersebut masih lagi nyawa-nyawa ikan. Maksudnya dia tak mati lagi. Dan dia orang ni hilang dah 5 hari. Maksudnya kanak-kanak lelaki ni dah 5 hari tanpa makanan dan minuman. Dan doktor pada masa tu bagi tahu tempoh untuk kanak-kanak lelaki ni hidup. Sebenarnya kalau Rich tak jumpa dia orang pada masa tu, mungkin dalam sejam ataupun 2 jam je lagi kanak-kanak lelaki ni dah patutnya dah meninggal dunia dah. So lepas semua polis-polis datang, dia orang dah dapat angkat mayat perempuan tu naik ke atas. Dan kanak-kanak lelaki tu akhirnya dapat diselamatkan. Dan teori Rich pada masa ni ialah, pada malam Deb nampak mayat wanita tu panjat tebing tu, naik ke atas dan cuba nak dapatkan bantuan, tapi dia terlalu letih. So dia tersadar kat situ. Dan akhirnya bila
tak ada bantuan tiba, dia turun balik dan akhirnya dia mati dekat situ. Tapi macam mana pun, setelah laporan bedah siasat dibuat, doktor bagi tahu yang teori risk tu tak mungkin sebab wanita tersebut meninggal dunia 5 hari sebelumnya ketika kereta tersebut jatuh. So maksudnya wanita tersebut mati serta-merta di tempat kejadian, dan tak mungkin wanita tersebut boleh mampu untuk panjat lagi nak pergi minta tolong dan turun balik. Benda tu memang mustahil lah. Dan sampai ke hari ni, dia orang masih tak tahu siapa atau apa yang Deb nampak dekat selekoh tu, yang buatkan Deb buat laporan polis semua tu. Tapi yang pasti, laporan polis yang dibuat oleh Deb tu lah yang buatkan polis-polis tadi tu bercakap, dan akhirnya kanak-kanak lelaki sebut dapat diselamatkan. Dan macam mana Deb boleh buat laporan polis tu ialah disebabkan keinginan Deb untuk nak balik juga dengan tiba-tiba serta-merta pada masa tu juga. Mungkin itulah yang orang cakap berpantang maut sebelum ajal. Kalau dah belum sampai waktu dia, belum lah, kan? So, itu saja daripada aku untuk kali ni. Harapnya korang semua terhibur. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so korang bolehlah consider untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, sebab kita orang akan post video-video terbaru tiap minggu. Tak lupa juga kepada semua yang dah share video-video aku dekat Facebook ataupun di mana-mana, masih banyak-banyak. Dan kalau korang nak contact aku untuk aku ceritakan kisah-kisah korang, nama aku untuk kedua-dua akaun sama je, Key In Case. So korang boleh contact aku kat sana. Itu saja daripada aku untuk kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.